Okey, tadi kita masih lagi membincang tentang kecerdasan intelek oleh Steinberg. Tapi sekarang kita beralih kepada teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner 1989. Di sini kita lihat ada 8 pelbagai kecerdasan yang dikenal pasti oleh Howard Gardner ini. Yang pertama, interpersonal, intrapersonal, linguistik, logical, mathematical, naturalist, spatial, bodily kinesthetic dan musical. Kalau interpersonal, maksudnya di situ melibatkan hubungan antara luar, di mana dia bijak berinteraksi, boleh mengadaptasi bahan keluar dan macam-macam. Dia boleh gunakan IQ dia berkaitan dengan persekitaran dia, yang berkaitan dengan hubungan manusia, peralatan dan sebagainya. Kalau intrapersonal, di sini dia boleh melibatkan diri dia, macam mana dia menjadi seorang yang peka terhadap diri dia, kebolehan dia. Sebab itu dalam diri seseorang, dia perlu membaca ataupun berbicara diri sendiri, ke arah mana dia nak tuju. Sebab itu kalau kita lihat pelajar yang mempunyai intrapersonal seperti dia boleh berbicara, dia boleh berdebat. Ini antara pelajar-pelajar yang kita boleh bawa bertanding dalam perdebatan apa semua untuk dia boleh berbicara sesuatu perkara yang boleh membantu dia berfikir dengan lebih jauh. Kalau yang linguistik, ni berkaitan dengan orang yang boleh berbahasa, cepat tangkap. Kalau saya ni, saya lambat, saya ada problem nak sebutan kalau kamu perasan. Sebab saya ni kurang sangat bahagian linguistik. Sebab kalau ada macam rakan saya, kalau dia English dia memang mantap. Apabila dia dilontar ke negeri Kedah, dia macam lorat orang Kedah. Kalau dia dilontar ke Sabah, dia macam lorat orang Sabah. Jadi di situ kecerdasan dia bahagian bahasa. Mungkin dalam kalangan kamu ada. Seterusnya logical, matematik. Kat sini dia banyak melibatkan nombor, macam mana dia boleh menganggar jarak dengan tepat. Lepas itu, kenapa kita kaitkan dengan logical ini kepada pilot? Sebab pilot dia mesti tengok grafik yang berkaitan nombor, sejauh mana jarak yang dia boleh bawa kapal terbang, setakat mana dia boleh nak turunkan kapal terbang ataupun dia nak landing. Dia kena faham, dia kena kuasai tentang digit-digit yang sesuai untuk sampai ke landasan ataupun kalau dia berada di udara. Yang ini orang yang lebih kepada logical matematik. Kalau yang naturalist, di sini dia seorang yang suka dengan alam sekitar. Apabila alam sekitar, dia menghargai alam sekitar. Dia suka melukis. Kalau tentang dia suka berkaitan dengan kecerdasan dia, sangat kalau dia lukis sikit saja dah macam original. Itu kebolehan dia. Dan satu lagi, ruang. Yang ini ruang maksudnya special. Ini maksudnya dia boleh menggunakan ruang yang di sekitar dia dengan tepat. Contoh saya boleh bagi kalau kamu lihat orang yang tengah mereverse kereta dia. Mereverse kereta dia pada ruang yang telah disediakan. Kalau orang yang kecerdasan IQ dalam bidang ruang ini, dia reverse sekali saja, dah tepat masuk. Kalau kecerdasan orang yang bahagian ruang ini tidak tinggi ataupun sederhana, rasanya macam saya lah. Kalau saya reverse, saya kena anggar dulu. Dah masuk, terlebih pula sebelah kanan. Keluar lagi, reverse lagi. Itu maksudnya kecerdasan IQ bahagian ruang. Kalau orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam ruang, sekali reverse sahaja dia dah boleh parking kereta dengan balance stabil. Sebelah kanan dan sebelah kiri dia stabil, tepat. Kalau berkaitan dengan bodily kinesthetic, yang ini melibatkan orang yang suka menggunakan psikomotor. Tengoklah pemain bola sepak, apa lagi.
pemain badminton ke apa semua, di situ dia punya kecerdasan dari segi intelek bahagian body dia, pergerakan sangat tinggi. Kenapa yang bola sepak itu, kenapa mereka perlu sepak macam mana sepak ke depan ke sepak ke kiri ke belakang, kebolehan dia itu boleh membantu dia memastikan bola yang disepakkan itu tepat kepada kawan dia. Itu yang berkaitan dengan kecerdasan yang melibatkan pergerakan. Yang terakhir berkaitan dengan kecerdasan IQ dalam musikal. Musikal ini kalau kita lihatlah, banyaklah pemuzik kita kan yang dengar saja musik dah dia boleh lihat not-not yang dihasilkan. Kalau saya memang not-not tu pun macam togel saya tengok. Jadi ini yang melibatkan kecerdasan pelbagai yang diketengahkan oleh Gardner. Ke-88 kecerdasan ini ada dalam diri kita. Tapi kecenderungan itu ke mana? Kalau yang kecenderungan kita, kalau contoh, kalau guru, interpersonal lah. Sebab dia perlu menyampaikan sesuatu kepada pelajar. Kalau dia intrapersonal, jadi benda tu tak sampai lah. Sebab itu dalam diri guru, macam saya pensyarah kan, musikal saya ada, psikomotor ada, yang kinestetik pun ada, space pun ada, natural pun ada, logical, matematik, linguistik, interpersonal pun semuanya ada. Cuma kecenderungan saya yang lebih jelas nampak adalah dalam kerjaya saya adalah interpersonal. Ini menyebabkan kecenderungan membantu seseorang itu menuju ke arah mana dia punya kerjaya. Yang ini kalau kita nak lihat dalam kelas, kena lihat mana kecenderungan belajar kita. Okey, ini antara golongan yang berjaya dalam bidang masing-masing. Sebab kecenderungan dia, kalau kamu lihat dalam Howard Gardner tadi, jadi kamu boleh kenal pasti. Yang saya boleh beri contoh, tengok Datuk Lee Chong Wei, bahagian mana? Ingat? Apa? Kalau Kenny G, mana? Apa dia punya kecenderungan? Jadi kamu kena lihat dan teka sendiri. Siapa yang lebih cenderung ke arah kinestetik? Siapa yang lebih kepada musikal? Siapa yang lebih kepada logical matematik? Ini adalah antara orang yang berjaya dalam kehidupan dia mengikut kecenderungan masing-masing. Dan kalau kita boleh kaitkan dengan teori Howard Gardner, sememangnya dalam ke-88 pelbagai kecerdasan ini membantu seseorang itu boleh berjaya dalam bidang masing-masing. Okey, ini yang kita boleh ketahui dengan lebih lanjut. Kalau yang berkaitan dengan kecerdasan linguistik, deskripsi dia adalah keupayaan menggunakan bahasa dengan berkesan. Jadi contoh perlakuan membina pernyataan yang berpengaruh sama ada secara lisan atau penulisan, berkarya dan puisi ataupun berkeupayaan memberi makna perkataan dengan jelas. Yang ini pilihan kerjaya kita boleh kaitkan dengan penyair, pemidato, ahli politik, wartawan. Sebab itu kita kaitkan dengan linguistik. Kalau ahli politik, hebat. Bahasa dia kadang-kadang cair kita dengar kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecerdasan logikal matematik. Deskripsi dia adalah keupayaan menyatakan alasan secara logik, terutamanya dalam sains dan matematik. Yang ini sekarang tuntutan kerjaya sangat melihat kepada salah satu matematik dan sains ini. Jadi kecerdasan ini yang membantu seseorang itu mudah mendapat pekerjaan. Okey, contoh perlakuan yang kita boleh katakan kat sini ialah menyelesaikan masalah matematik dengan pantas, membuktikan penyelesaian masalah serta memformulakan dan menguji hipotesis sesuatu fenomena yang diperhatikan. Jadi pilihan kerjaya yang kita boleh kaitkan adalah saintis dan ahli matematik.